Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan sambung lagi dengan unit 5, okay, subjek ataupun mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, tingkatan 4 KSSM. Okay, so unit 5, rekreasi dan kesenggangan, okay, iaitu tajuk perlumbaan berhalangan. Okay, so yang mana okay, so kita tengok pada slide ni terlebih dahulu. Okay, so bila dinamakan perlumbaan berhalangan, so dia mesti ada uh, gangguan lah di hadapannya. Okay, contohnya kalau awak tengok kat sini, adakah gambar berikut dikategorikan sebagai perlumbaan berhalangan? Okay, kalau tanya saya, okay, apa pendapat awak? Ya ataupun tidak? Okay, so kalau tanya saya, ya, dia dikategorikan sebagai perlumbaan berhalangan, tetapi perlumbaan yang kalau awak tengok kat sini, okay, so ni adalah acara hurdle ataupun acara lari berpagar dan satu lagi ni adalah acara long distance yang dinamakan sebagai steeplechase. Okay, so masih lagi perlumbaan yang berhalangan. Ada halangan dia iaitu seperti pagar kat sini dan ada air. Okay, so steeplechase ni biasanya kalau di peringkat Olimpik ataupun uh, di peringkat yang profesional, okay, dia dimainkan secara jarak jauh lah iaitu 3,000 meter kalau tak salah saya. Okay, so kalau tanya saya adakah gambar ini dikategori sebagai perlumbaan berhalangan? Ya, tetapi uh, ini bukan yang kita nak belajar hari ini. Sebab apa? Kita nak belajar perlumbaan berhalangan hari ini adalah dikategorikan dalam rekreasi dan kesenggangan iaitu yang boleh awak buat sewaktu awak ada masa lapang. Okay, tapi kalau yang ni lebih kepada cara dalam olahraga. Okay, so seterusnya kita pergi pada pengenalan perlumbaan berhalangan ataupun obstacle race. Okay, perlumbaan berhalangan atau obstacle race okay, juga telah berkembang di Malaysia. Perlumbaan ini memerlukan peserta untuk melepasi halangan-halangan yang disediakan oleh pihak penganjur. Okay, macam-macam halangan. Okay, nanti saya akan tunjukkan video sekejap lagi. Okay, seterusnya dalam perlumbaan ini peserta boleh merangkak, melompat, memanjat, berlari dan kemahiran-kemahiran lain yang sesuai dengan laluan dan halangan yang disediakan oleh penganjur. Okay, so contohnya kemahiran-kemahiran lain mungkin akan disuruh awak untuk uh, melakukan gelecek, okay, sebelum dibenarkan awak untuk ke stesen yang seterusnya. Okay, dan macam-macam lagi lah. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, perlumbaan berhalangan. Okay, so pakaian yang perlu dipakai oleh peserta adalah pakaian mestilah sesuai dengan halangan ataupun rintangan yang akan dilalui ataupun disediakan. Mungkin kadang-kadang kita akan jumpa dengan air juga. Okay, mungkin awak perlu macam tadilah dia kata merangkak dan sebagainya. Okay, perlumbaan ini boleh dibuat secara individu, berpasangan ataupun berkumpulan bergantung kepada saiz ataupun berapa ramai peserta yang ada. Okay, so seperti biasa, aspek keselamatan merupakan perkara paling penting dalam sukan perlumbaan berhalangan ini. Okay, dan akhir sekali untuk pengenalan dia, petugas perlu berada di setiap stesen checkpoint yang telah ditetapkan. Okay, beserta peti pertolongan cemas. Kerana apa? Sebab dalam kita melakukan aktiviti ini, mungkin akan boleh berlakunya kecederaan. Sama ada luka, kalau mungkin yang ekstrim sikit, mungkin boleh jadi patah ataupun sebagainya. Okay, tetapi biasanya kalau sebagai seorang yang menganjurkan sesuatu, dia telah buat macam-macam penyelesaian lah ataupun macam-macam cara untuk menghalang daripada berlakunya sebarang kejadian yang tidak diingini. Okay, so
kita pergi kepada contoh video perlumbaan berhalangan yang saya dah jumpa. Okay, so kita tengok dulu. Okey, seterusnya cara bermain permainan ataupun perlumbaan berhalangan. Okey, so murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan, tak semestinya berempat, bergantung kepada uh, berapa ramai uh, murid yang ada dalam kelas. Okey, so kalau saya biasanya saya akan uh, ambil pelajar lelaki yang kalau kelas 4 tingkatan 4 yang lelaki ST dan Astute, kalau ditambahkan tak sampai uh, 20 kalau tak salah saya. Kita boleh, kalau nak banyak sikit, kita akan buat dalam 3 ataupun 4 kumpulan. Okay, so seterusnya, okay, setiap kumpulan perlu menamatkan setiap halangan yang disediakan dan hanya boleh bergerak ke stesen berikutnya selepas berjaya menamatkan halangan di setiap stesen yang disediakan. Okay, so tak semestinya awak saya bagi tahu ni awak perlu join sebagai peserta. Mungkin awak juga boleh diminta untuk membuat ataupun menganjurkan perlumbaan berhalangan ini secara dalaman, iaitu dalam kelas awak sahaja. Okay, untuk membantu awak mendapatkan markah PBD yang tinggi lah. Okay, so cara bermain lagi. Kumpulan yang berjaya menamatkan perlumbaan dalam masa yang singkat akan menepati peraturan dan dikira sebagai pemenang. Okay, urus dia akan menyelia dengan menggunakan markah yang disediakan. Okay, so pertama, kemungkinan yang akan boleh dibuat, aktiviti pertama adalah menggolekkan tayar kereta. Okay, tapi kat sekolah kita, tayar kereta ada, tayar uh, bajak pun ada, tayar lori pun ada. So kalau mungkin lelaki, mungkin kita akan buat aktiviti tayar flip. Okay, bukan golekkan tayar, terbalikkan tayar. Okay, so setiap murid perlu menggolekkan tayar kereta mengikut lorong yang disediakan sejauh 3 meter ataupun lebih. Aktiviti perlu diulang sekiranya tayar digolek keluar dari lorong masing-masing. Seterusnya, yang kedua, merangkak. Okay, so murid perlu merangkak di bawah 3 buah meja. Semua murid perlu merangkak dengan berhati-hati tanpa tersentuh meja tersebut. Okay, dan seterusnya, okay, ini adalah aktiviti jenis kemahiran iaitu menjaring. Okay, semua kumpulan perlu bekerjasama untuk menjaringkan 30 biji bola ke dalam gol bola jaring yang disediakan. Okay, sejauh 2 meter dari tiang bola jaring.
So, semua murid mengulang untuk sehingga berjaya. Okay, dan seterusnya aktiviti yang keempat adalah lompat jauh ataupun kita boleh buat lompat jauh ni. Okay, yang mana murid perlu melompat dalam jarak 2 meter di atas lapangan pasir lompat jauh. Peraturan lompat jauh diaplikasikan, aktiviti perlu diulang sekiranya lompatan tidak berjaya. Okay, so kalau kat sini memandangkan dibuat secara berkumpulan, mungkin akan disetkan target untuk melepasi aktiviti ini. Okay, dan seterusnya meniti kerusi panjang. Okay, so murid perlu membawa guni, pasir dan menjinjing secara berulang-alik. Aktiviti perlu dilakukan sekiranya beg pasir terjatuh. Apabila tiba di hujung kerusi, murid perlu mengisi pasir ke dalam baldi yang berukuran 8 liter sehinggalah penuh. Okay, so kita masuk kepada yang terakhir untuk hari ini iaitu kelebihan perlumbaan berhalangan. Okay, hampir sama dengan eksplorasi. Okay, perlumbaan eksplorasi ataupun explorers. Okay, yang pertama dia akan menguji kesabaran. Okay, so setiap aktiviti yang dilakukan dia akan menguji kesabaran dan pastinya kalau peserta tidak sabar akan mudah berputus asa dan menyebabkan halangan-halangan gagal dilepasi. Okay, yang kedua adalah menzahirkan minda yang pintar. Okay, sebab apa kat sini? Peserta perlu bijak untuk merancang, okay, untuk melepasi dan cari cara ataupun teknik yang mudah untuk melepasi halangan-halangan yang diberikan. Okay, so kadang-kadang ada je aktiviti yang menggunakan IQ awak. Okay, tak semestinya menggunakan fizikal ataupun uh, kemahiran sahaja. Okay, seterusnya macam saya cakap tadi, menguji kecergasan fizikal. Okay, so perlumbaan berhalangan merupakan sejenis sukan yang memerlukan tahap kecergasan fizikal yang sangat tinggi. Seperti mana yang kita tengok pada video yang awal tadi. Kalau awak perasan, sangat memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi. Okay, so seterusnya menguji ketahanan fizikal. Okay, kalau yang tadi kita tengok adalah menguji kecergasan dan sekarang menguji ketahanan. Okay, perlumbaan berhalangan memerlukan setiap peserta mempunyai tahap fizikal yang cergas. Halangan-halangan yang dilepasi merupakan ujian ketahanan fizikal yang tinggi. Oleh itu, setiap peserta perlu bersedia dengan kekuatan fizikal yang baik bagi menyertai perlumbaan ini. Okay, so contoh yang paling senang kan sebenarnya dalam perlumbaan berhalangan ni, kalau awak pernah tengok di TV, kita ada Ninja Warrior. Okay, yang mana memang sangat memerlukan ketahanan fizikal dan kecergasan fizikal yang sangat tinggi. Yang terakhir kalau tak salah saya adalah untuk memupuk kerjasama. Kalau macam yang saya bagi contoh tadi iaitu Ninja Warrior. So dia adalah individu. Okay, tetapi kalau yang memupuk kerjasama ni adalah semestinya dalam kategori berpasukan. Okay, so kerjasama dan saling membantu antara ahli kumpulan diperlukan untuk melepasi halangan yang di. Okay, so itu sahaja. Jangan lupa untuk buat latihan yang saya berikan di ruangan description di bawah. Okay, so itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih. Ada apa-apa masalah, uh, PM saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.